Tapi bila tanya isteri pula, isteri kata dah kahwin dengan dia, kena jaga dia lah pula. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pastinya dalam rancangan Jalan Ke syurga. ke syurga. Pandai doktor. Dah hebat dah doktor sekarang ni. Baik, untuk hari ini kita nak membincangkan tentang, sudah pastinya Jalan ke syurga ini kita nak membincangkan tentang isu-isu keagamaan dengan cara yang santai, ya. Dan isu yang kita nak bincangkan ini adalah yang relate dengan masyarakat, yang kenalah dengan masyarakat sekarang ini. Dan isu yang kami bawakan, tajuk yang kita bawakan hari ini ialah pening. Pening. Pening apa? Kita nak dahulukan isteri ke ibu kita dulu? Jadi untuk berbincang tentang perkara ini, kita bersama lagi dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mamat, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah. Terima kasih doktor. Terima kasih. Sekali lagi bersama dengan kami. Ya. So, kita dapat jumpa, dapat duduk sekali-sekali tu, janji ada ilmu. Janji ada ilmu. Ni yang pening sekarang ni, nak memikirkan sama ada nak dahulukan ibu ke isteri dulu ni. Sebab ada lah, ini saya nak kongsikan, ada satu study case lah ni, ataupun cerita yang mana sekarang ni berlaku, di mana suami isteri ni memang tak pernah bergaduh apa semula, baik je. Lepas tu si isteri alhamdulillah mengandung. Jadi si suami ni pun gembira, isteri pun gembira. Lepas tu mereka ni bercadang ingin menamakan anak lah. Jadi ada perbincangan lah dekat situ kan. Tak tahu wallahualam namanya apa kan. Tapi dah ada perbincangan nama anak. Tetapi dipendekkan cerita ketika isteri ni melahirkan anak, dah keluar anak tu, nak bagilah nama yang dibincangkan tu. Tertiba si ibu pula memandai-mandai bagi nama dekat anak yang pertama tu. Jadi berlaku sedikit rasa macam marah lah kat situ si isteri lah kan. Tapi tak apalah, anak yang pertama. Anak yang pertama tak apalah, bagilah, tak apalah kan. Jadi nak pendekkan cerita lagi, mengandung yang kedua. Mengandung kedua dah ada plan dengan suami, tiba-tiba pendekkan cerita juga, mak juga bagi nama. Mak suami Bagi nama. Jadi ada pergaduhan lah kat situ antara suami dan juga isteri, gaduh kat situ sebab kan mak suami ni bagi nama anak. Lepas tu jadikan cerita mengandung lagi. Jadi doktor tahu tak, jadi yang anak ketiga ni siapa yang bagi nama? Isteri ke suami ke siapa? Mak lagi lah kot. Mak lagi. Pasal nampak daripada awal tu kan, konsisten nampaknya tu kan. Jadi mak geram ni dah gini kan. Jadi si mak ni bagi lagi nama. Jadi kat situ doktor dah berlaku sedikit kata orang tu berlaku masalah lah rumah tangga kan. Banyak lagi yang akan kita bincangkan sebenarnya. Itu baru kes yang pertama, cerita yang pertama. Tapi untuk waktu ini kita nak dengar dulu pandangan orang ramai tentang tajuk kita pada hari ini. Pening. Nak pilih ibu ke isteri? Antara isteri dengan ibu. Bagi seorang anak lelaki, dia tanggungjawab pada ibu tu lebih daripada isteri. Kan? Tapi kalau soal nafkah tu keutamaan kepada isteri. So kalau soal nafkah tu keutamaan dia kepada isteri, kalau tanggungjawab keutamaan pada ibu. Beri keutamaan kepada ibu lah. Sebab ibu yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita. Pasal isteri ni kita jumpa sekejap je kan. Kita bertemu dia, kita berkenal dengan dia sekejap, sebentar saja. Jadi rasanya perlu lebih kepada ibu lah. Tapi sebagai seorang ketua keluarga, dua-dua ni kita kena main peranan yang penting. Jadi kita kena balancekan benda tu. Okey, itulah dia doktor. Macam-macam pandangan yang kita dengarkan. Ada yang pilih ibu, ada yang pilih isteri. Yang pilih ibu tu saya rasa daripada dulu mungkin dimanja dengan si ibu kan. Boleh jadi. Okey, berbalik kepada soalan yang saya ajukan tadi, doktor. Berlaku sekarang ni di mana lelaki macam kita ni lah. Bukan kita lah, lelaki lah. Doktor dah steady dah saya tengok kan. Dah kahwin lama dah ni kan. Tapi ada masih lagi berlaku sama ada lelaki ni duk pening kepala sama ada nak memikirkan si ibu ke, perasaan si ibu ke ataupun perasaan si isteri sendiri. Tapi yang cerita tadi tu, nama tu jauh sangat ke bergaduh? Masalahnya apa yang saya baca, kalau namanya tu tak lari, contohlah dia pilih nama contoh Fazli kan. Okey. Kalau ada Li tu ke boleh tahan lagi ni tak ada langsung letak kan. Jadi berlaku pergaduhan dekat situ. Pendekkan cerita juga ni, hubungan antara isteri dan juga mak mertuanya tu berenggang dan mereka ni bercakap bila perlu sahaja.
Jadi kita tak nak lah benda-benda yang sekecil ini sebenarnya boleh jadi Rugi. pergaduhan besar macam ni. Rugilah sebab start salah dekat nama je kan. Salah nama Bagi je kan. je. Mungkin Boleh sebab- boleh je bagi 2 nama pun boleh. Kan? Itulah kalau boleh kita ada perbincangan kat situ lah. Tapi doktor boleh kongsikan tentang mungkin ada dalil Al-Quran ke berkaitan dengan pemilihan antara isteri ataupun isteri ibu ni? Saya rasa kita semua pun selalu dengar Ya. benda. Bila kita cerita tajuk ni pun dia dah jadi berat sebelah sebenarnya. Ya. Cerita mak kalau tak ikut cakap mak derhaka. Betul. Ya. Isteri ni kalau tanya suami dia kata isteri bukannya kita kena ikut cakap dia. Ya. Betul. Tapi kalau ikut dari segi study case yang tadi tu bagaimana doktor melihatnya? Itulah saya gini saya rasa macam mudah tak tahulah mungkin kalau mak nak bagi nama anak ikut dia pun dah lama tunggu cucu kot. Dan isteri pula nak anak nama yang ni si suami tu kena main peranan. Mak okey mak boleh mak kalau macam tu mak bagi nama untuk anak pertama. Ya. Tapi nanti anak kedua bagilah isteri saya pula bagi nama. Cari tolerate lah. Betul. Ataupun in fact anak saya yang terakhir tu yang bongsu nama dia Munawar. Tapi nenek dia suka sangat kalau dapat cucu nama dia Luqman. Jadi dia ada 2 nama. Dalam surat beranak nama dia Munawar. Tapi kita orang semua panggil Luqman. Sampai kadang-kadang pergi sekolah pun silap. Cakap kat cikgu nak jumpa Luqman. Sampai sudah cikgu cari tak jumpa dalam kelas. Tak ada nama kan? Sebab itu toleransi lah, itu Betul. toleransi. Itu yang kita harapkan bahawa apa yang berlaku ada perbincangan lah ya. Tak boleh sifat berat sebelah tu. Kadang-kadang si suami ni kadang-kadang pening kepala juga doktor Okey, kan. okey. Di luar mati mak, ditelan mati bapa dan sebagainya. Begitu jugalah kes macam nak bagi nama tu kan. Tapi paling penting betul lah apa yang doktor katakan tadi, ada perbincangan lah sebab anak dilahirkan bukan seorang kan. Betul. Ada 2, 3, 4 kan. Boleh je boleh cari. kita gabungkan nama tersebut So lah. itu kebijaksanaan suami. Ya. Saya kadang-kadang saya cakap suami ni kita kena jadi cerdik kalau tak nak hidup susah. So, yang kita selalu buat keputusan tu, kalau keputusan tu tak cerdik, tak bagus, masa depan kita makin lama makin susah tau Ya, hidup. betul. Contoh mudah lah, contoh mudah. Saya kata kalau kita isteri, orang kata perempuan selalu sentiasa betul lah. Women is always right. Right. Never go left. Sebenarnya kalau kita nak jadikan isteri kita baik dengan kita, dia nak apa-apa, kita ikut. Betul, habis, settle satu masalah. Tapi kalau saya bagi cadangan, dia nak apa-apa, kita tunjukkan yang kita nak buat kepada dia benda yang dia suka tadi dengan penuh romantik, dengan penuh ambil berat, akhirnya sebenarnya dia bahagia dia lebih besar. So dia tak ganggu kita dah lepas tu. Ya. Dengan yang tadi mungkin kalau kita ikut saja, setakat ikut saja, dia mungkin kacau benda lain pula. Banyak kes mudah je, Sebab simple je. kita takutkan andai kata kalau kita ni tidak memikirkan perasaan si ibu tu, takut kita ni boleh dikategorikan sebagai anak derhaka. Ya, boleh jadi. Boleh. Kan, anak derhaka. Bagi pemahaman doktor sendiri, ada tak kes-kes yang mana lelaki ni jadi anak derhaka disebabkan isterinya? Ada. Memang ada dalam sejarah kita Nabi pun sebut tentang salah seorang sahabat yang terlalu menjaga sangat isteri dia, akhirnya sampai mak dia rasa tak dilayan, mak dia rasa dah jarang balik kampung, contoh macam itulah kan. So mungkin saya rasa sampai ke tahap mak dia cakap apa-apa pun mungkin dia buat endah tak endah. Tak tahu Sebab kalau sekadar kita duduk rumah isteri kita lama, banyak masa dan kita balik sekali-sekala rumah mak dan kita boleh jaga perasaan mak, saya rasa mak tak marah pun. Tapi kalau keterlaluan lah kot. Bila jadi macam tu, akhirnya penghujung cerita tu kalau kita tengok Rasulullah beritahu tak boleh nak mengucap syahadah. Bila selagi mak tak maafkan. So kita ni betul juga yang Fat sebut tadi, kita sebagai suami jangan sampai mak terasa hati. Pandai-pandailah juga jangan sampai isteri rasa tak dihargai. So ambil jalan tengah supaya isteri rasa kita masih sayang dekat dia walaupun jaga mak juga. Mak pun rasa dia masih kita hormat, kita ambil berat walaupun kita dah mula ada tanggungjawab lain.
mak kita ni melakukan perkara yang salah tau. Mak kita ni suruh kita buat perkara yang salah. Alright. Kita tahu dah benda tu salah sebenarnya Okay. kan. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak menjaga hati si ibu tu. Alright. Jadi bagaimana caranya untuk kita nak ikut cakap ibu ke ataupun macam mana Prof? Sebaiknya kita kalau boleh kita tak ikut secara tak sedar. Itu kalau bijak lah. Macam Kalau mana bijak. tak sedar? Contohnya mak suruh kita buat benda tak baik. Tapi kita buat sibuk, lepas tu habis masa macam tu je. Contoh. So jadi tak buatlah benda tu. Ya. Jadi mak pun tak sedar kita melawan. Dia kalau satu lagi kita terus cakap, mak, yang mak suruh tu salah. Saya tak nak buat. Yang tu direct sangat. Yang tadi tu nampak macam kita pusing lain ataupun kita bawa mak kita pergi buat benda lain sampai mak kita lupa nak buat benda salah. Tapi Fat, saya sebenarnya ada kes yang dalam realiti kita ni. Memang sampai masa ada waktu dia peninglah ni. Memang ada. Betul ni. Sebab mak suruh lepas kahwin duduk rumah mak. Tapi kita sebagai suami, kita dah nampak dah sebelum ni pun dah duduk rumah mak. Dah lama dah duduk rumah mak ni. Kita dah nampak dah selalu bergaduh. Hidup tak tenang. Mak kita ni ada taste dia sendiri, contoh kan. So apa yang kita boleh buat, kita kena pandai pilih. Masa tu mungkin kena utamakan isteri. Nampak macam tak baik, tapi sebenarnya untuk kebaikan dua-dua. Dalam kes yang lain, isteri ni tak nak balik rumah mak. Tak nak jumpa mak, tak suka mak you tu apalah contohnya. Masa ni kita bawa balik paksa dia pula. Kita jaga hati mak pula. So tengok kesesuaian, Tengok pada situasi lah. Suami kena bijak lah. Okey. Kalau tak bijak tak payah kahwin lah. Kena pandai lah. Okey, saya ada lagi cerita ni. Banyak cerita ni. Nampak tak? Ni jalan ke syurga ni banyak WhatsApp saya ni apa semua ni. Soalan-soalan dekat Facebook pun ada juga ni. Mereka bertanyakan tentang ni situasinya di mana nak balik gaya. Biasa doktor nak balik gaya ini antara perkara yang selalu dimainkan, perkara yang selalu dibangkitkan lah. Sentimental sekali setahun. Sekali setahun kan. Nak balik rumah abang ke, nak balik rumah saya kan. Ini ceritanya ni kalau ikutkan turn tahun ini adalah turn untuk balik ke rumah suami. Okey. Tetapi nak jadikan cerita 2 minggu sebelum hari raya, si isteri ni mengalami kematian si ibu. Jadi berlaku kematian lah. Tapi kau ikutkan dalam jadual kena balik rumah suami. Jadi apabila dah berlakunya kejadian sebegini rupa, kematian kan. Jadi si isteri kata baliklah rumah saya kan baru hilang mak kan, balik rumah saya. Si suami bertekak kata tak boleh, tahun ni tetap nak balik rumah saya sebab turn tahun ni adalah tahun saya. Jadi bagaimana lihat situasi? Saya rasa jadual ni panduan. Jadual ni panduan. Tak payahlah nak berkeras sangat dengan jadual. Kalau tak boleh tahun ni, tahun depan ada lagi. Cuma dalam kes macam ni, kematian kan? Satu benda yang kena fikir juga suami, sebab kalau nak sebut pasal psikologi suami dengan isteri ni agak panjang juga. Saya nak cuit sikit je. Dia orang perempuan ni, isteri kita ni, dia sangat rapat dengan keluarga dia. Itu suami kena faham. Sebab ramai suami dia bila isteri dia dah kahwin, engkau kena ikut cakap aku. Kau dah tak payah cakap mak kau, tak payah dengar cakap ayah kau. Betul, dari segi hukum betul. Tapi dari segi psikologi, anak perempuan ni dia tak boleh lepas tau daripada mak dengan ayah dia. Dia dah lama dengan mak dengan ayah dia. Sebab itu sebagai suami, kalau suami yang baik, selalulah bagi isteri balik rumah. Isteri tak minta pun, kita offer kalau boleh. Yang tahun ni ayang pun macam sedih lagi, kita balik kampung ayang lah. Dan kalau sebagai isteri pula, nak bijak, isteri nak bijak juga, bang, Allah terima kasih sangat abang macam bagi peluang, bagi tukar jadual. Tapi bang, ayang janji lepas raya ayang ambil cuti, ayang ikut balik kampung. Balik kampung abang pula. Kita balik lebih lama pasal ayang nak ganti balik. Kan cantik tu. Paling penting sebenarnya dalam apa saja hubungan suami isteri, kita harus ada sifat toleransi lah ya. Dalam masa sama juga kita kalau boleh tu kita jangan mengguris perasaan ibu ataupun mengguris perasaan si isteri. Dua-dua tu kalau boleh ada kesepakatan kat situ, insya-Allah hidup kita akan bahagia. Satu kita hormat, satu kita sayang. Betul. Insya-Allah kita akan ke syurga, jalan ke syurga. Sama-sama ke syurga insya-Allah. Amin. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mamat, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam.
sudi bersama kami pastinya dalam diskusi kita tentang pening sama ada nak pilih isteri ataupun si ibu. InsyaAllah. kita Mudah-mudahan jumpa lagi bermanfaat insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita jumpa lagi pastinya di Jalan ke Syurga di episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.